عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أستغفر الله العظيم الذي لا إله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. شأن لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله رب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Alhamdulillah, pada pagi ini bersama-sama kita manjatkan rasa syukur yang setinggi-tingginya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengizinkan kita untuk bersama lagi pada pagi ini dalam kuliah khas online. Mudah-mudahan kita semua mendapat taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi ini majlis ini ditaja oleh grup infak Masjid Darsa 9. Moga-moga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan penaja-penaja kita untuk mendekatkan diri kepada Allah dan menaikkan semua titah perintah Allah dan menjauhkan semua yang dilarang oleh Allah. Moga-moga semua yang mereka hajat Allah kabulkan, sama ada di dunia ataupun di akhirat. Amin. Tajuk pada pagi ini ialah bila Israel datang memanggil. Muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, mati ialah suatu yang pasti. Pasti setiap yang hidup akan menempuh pengalaman mati. Cumanya mati adalah merupakan rahsia yang terahsia yang hanya mengetahui tentang bila
saat kematian kita hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala sahaja. Untuk itu, oleh kerana masanya terahsia, maka wajib dan wajar buat kita mempersiapkan ataupun bersedia untuk menempuh saat mati. Yang lebih penting daripada itu ialah kita mengharapkan, kita semua termasuk di dalam orang-orang yang dijanji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kebahagiaan yang kekal abadi. Kebahagiaan seseorang di alam hidup lepas mati ialah pada saat kematiannya. Adakah pada ketika itu dia mendapat keredaan Allah dan selamat daripada kemurkaan Allah? Orang yang mati, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, mendapat keredaan Allah ialah orang yang hidupnya sentiasa mengharapkan keredaan Allah dan selalu mengejar keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti mana yang selalu orang sebut, tujuan kita hidup di dunia ialah untuk mencari keredaan Allah. Maknanya kita hanya mampu hidup di dalam keredaan Allah sahaja, dan kita tak mampu hidup di dalam kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang hidup dalam kemurkaan Allah ialah orang yang menentang Allah ataupun menderhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita kata kita ialah orang yang mencari keredaan Allah, jadi kita tak akan mampu hidup walaupun sesaat di dalam ketidakredaan Allah kepada kita. Maka subhanallah, hidup kita ialah untuk menempa suatu kebahagiaan di saat Israel datang memanggil. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita harap kita mati di dalam keredaan Allah. Kita harap pada saat roh kita nak keluar daripada jasad kita, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita dipanggil dengan panggilan yang begitu terhormat. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kita harap panggilan itu ialah panggilan yang kita akan dipanggil dengan panggilan itu. Wahai orang-orang, wahai nafsu yang tenang, baliklah kamu kepada Tuhan kamu dalam keadaan kamu redha pada Allah, Allah redha pada kamu. Dan ketika itu ketika itu panggilannya ialah fadkhuli fi ibadi, masuklah kamu ke dalam kumpulan hamba-hambaku, wadkhuli jannati, kemudian masuklah kamu ke dalam syurgaku. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, seseorang yang dipanggil dengan panggilan itu ialah orang yang mendapat kedudukan husnul khatimah, iaitu tutupan hidup yang baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang yang akan dipanggil dengan panggilan itu ialah orang yang hidupnya dikira
oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba yang soleh. Hamba yang soleh ialah hamba yang baik hubungannya dengan Allah dan baik hubungannya dengan hamba-hamba Allah yang lain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Satu masa, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Satu masa, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sana Hasan radhiyallahu ta'ala anhu. Satu masa, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sayyidina Hasan radhiyallahu ta'ala anhu dimaki oleh orang. Maki hamun dia. Sayyidina Hasan ni dimaki oleh orang di hadapan anak dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan Sayyidina Hasan dia tak balik-balik makian orang pada dia. Lepas itu anak dia tanya, kenapa ayah tak maki balik orang maki ayah? Kata Sayyidina Hasan radhiyallahu ta'ala anhu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab aku tak maki balik, sebab aku tak pernah ada ilmu yang diajak oleh ayahku Sayyidina Ali, ibuku Sayyidina Fatimah dan datukku Rasulullah. Jadi aku tak tahu nak maki orang. Kalaulah Rasulullah pernah ajak maki, aku maki dah. Kalaulah ayahku Sayyidina Ali pernah ajak maki, aku maki. Kalau mak aku pernah ajak maki, aku maki. Tapi aku tak tahu, tak pernah diajak untuk maki. Itu maknanya orang yang hidup berpandukan kepada landasan agama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Begitu juga Sayyidina Ali karamallahu wajah ditunjuk oleh kepribadian yang mulia yang diasuh oleh Rasulullah dalam Baitul Nubuwah. Satu hari, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, satu orang yang sudah sangat tua, bertongkat, hampir bongkok, 3 orang tu maki Sayyidina Ali karamallahu wajah. Sayyidina Ali tengah duduk beli barang, tengah duduk pilih-pilih barang. Orang tua tu tengok Sayyidina Ali, langsung dimaki Sayyidina Ali. Dimaki hamunya, disebut keburukan dia. Sayyidina Ali karamallahu wajah langsung dah habis dah pilih-pilih barang, dia bangkit, dia berjalan balik. Orang tua tu masih lagi nak maki, masih lagi maki dia. Tapi oleh kerana orang tua tu tua, jalan lambat, Sayyidina Ali pun lambat juga berjalan, bagi peluang. Tu akhlak. Kalau kita naik motor berderah Jadi Sayyidina Ali jalan pelan-pelan, sebab orang tua jalan pelan. Sampai di rumah Sayyidina Ali duk maki lagi, duk buruk lagi kan, duk memburukkan lagi Sayyidina Ali. Sayyidina Ali karamallahu wajah kata, pakcik nak masuk dalam rumah ke ataupun sekat ni ya? Kata orang tu, sekat ni ya, takkan masuk rumah kot. Sayyidina Ali masuk dalam rumah, tahu pakcik? Sayyidina Ali masuk dalam rumah, dia bungkus hadiah. Dia bagi pada orang tua tu, hadiah saya pada pakcik. Orang tu pun terkebil-kebil, hadiah apa? Pakcik maki saya dapat hadiah, saya dapat, orang maki kita, orang bagi pahala kat kita. Jadi saya bagi hadiah sebab pakcik telah memberi pahala yang banyak pada saya. Orang tu pun terbodoh, kata orang Kedah, terbodoh. Dia pun balik, faham tak?
Jadi kita hidup ni, kita nak mencipta seni kematian. Hidup sebagai orang baik. Dengan orang tak ada masalah. Dengan Allah lagi tak ada masalah. Mana hidup ni jangan cari pasal dengan orang. Hidup ni kena kita jalani kehidupan ini dalam keadaan kita tak keli dengan siapa-siapa. Seperti mana Syekh Uwais Al-Qarni radhiyallahu ta'ala anhu, ketika nak mati, ketika nak tidur malam, dia akan sebut, ya Allah Tuhanku, ampunkan dosaku kalau aku ada dosa dengan Engkau. Satu. Ya Allah Tuhanku, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kalau ada dosa orang dengan aku maafkan ya Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau ada dosa orang dengan aku maafkan. Pasal apa? Sebab tak mau tidur, dan kalau mati kita masih bekik dengan orang yang kita tak maafkan. Dan Sayyidina Uwais mengharapkan itulah sedekah dia pada hari itu. Dia tak ada duit, tapi dia harap itulah sedekah dia pada hari itu. Maka mati itu mudah untuk orang yang pertama memudahkan orang. Orang yang selalu menyusahkan orang ialah orang yang mencipta saat nak matinya susah. Jadi kita hendak ketika kita nak mati, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, hidup kita tu kita mati dalam keadaan mudah. Malaikat Israel ni, bila mana dia datang, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia datang pada saat yang tepat. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Orang yang bakal mati itu tidak terlewat dan tidak terawal walaupun satu saat. Dia main dalam keadaan yang tepat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan sebenarnya dia telah datang berkali-kali sebelum dia menjalankan tugasnya. Kalau bahasa kita lah, kita contoh orang nak main sebuah tempat, kita akan riki dulu tempat ni macam mana. Jadi supaya kita main tu mudah, ni pada kita lah sebenarnya. Itulah kerja malaikat Israel. Setiap orang yang dia akan cabut nyawa, dia meriki dulu. Dia main tengok tulisan di ni yang kita tak nampak ni. Bila tarikh mati kita, bila masa mati kita, bila hari mati kita, tahun bila. Dia main tengok. Dia main 2 kali. Yang pertama dia main ketika mana Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bila dia main kita rasa sakit di bahagian belakang, di bahagian tulang belakang. Pasal apa tulang belakang? Tulang belakang ni Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia ada cenonot ni di hujung tulang belakang ni, di bawah ni, sebelum punggung kita tu, sebelum dia ada cenonot. Cenonot ni kalau seorang tu masuk kubur Sahadat Sayyidina Muhammad, sekalipun dia hancur dah tulang temulang dia, tapi hak tu tetap tinggal. Dari situlah akan ditiupkan roh balik, akan tumbuh kita jadi orang akhirat di akhirat esok. Tumbuh jadi orang dari lembaga manusia baru di negeri akhirat. Pernah rasa lagi sakit tulang belakang? Mai dah maknanya.
cuma tak tahu ziarah dia. Demai kali kedua bila mana seorang tu dah beruban. Tumbuh uban tu mai dah, mengerti mai dah. Maknanya tunggu mai kali ketiga, habislah kita. Jadi subhanallah, maka persediaan ni kena buat. Kena buat. Dan kita harap saat Israel datang memanggil tu, kita duduk dalam keadaan ketinggian iman. Sebab iman ni kadang-kadang dia turun. Malas bayang sunat, malas pergi masjid. Malas lah nak bagi tidur, nak buat amalan soleh. Na'udzubillah min zalik. Tengah iman duk turun tu dicabut nyawa. Na'udzubillah min zalik. Kita nak waktu kita tengah duk semangat, iman tengah duk kuat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Waktu tu kita dicabut nyawa kita. Kita harap insya-Allah. Dan subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka harapan itu dia tak tinggal sebagai harapan, dia kena buat. Kalau bercita-cita saja tak jadi. Dia kena bercita dan buat. Dan maintain bagi stabil iman. Walaupun tak turun tapi dia stabil. Tak turun. Tapi stabil yang membawa kepada iman itu meningkat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala telah mencipta kematian beribu orang yang berada di tahap ketinggian iman. Contoh pernah berlaku di Indonesia. Satu orang khatib mati di tengah-tengah dua khutbah. Tengah bertugas yang tengah berkhidmat kepada Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Habis khutbah yang pertama dia duduk. Nak sambung khutbah yang kedua. Orang tengok-tengok tak bangun dah. Orang duk rasa, orang duk ingat kata dia duk cari khutbah kedua. Rupa-rupanya dia telah meninggal dunia. Tengok-tengok terheler dah di atas kursi tu. Tu mati tengah berkhidmat pada Allah. Hebat. Ketika tu subhanallah, di waktu turun dia daripada mimbar, dibaringkan dia, orang ganti untuk khutbah yang kedua. Kemudian ketika sembahyang Jumaat, semerbak masjid mewangi. Tentu dia orang yang membuat persiapan yang hebat sebelum dia mati. Cumanya rahsia dia dengan Tuhan kita tak tahu. Ya subhanallah, tu iman tengah duk ada. Orang yang berpesan pada Allah dengan ittaqullah. Apa Ami cikgu meninggal ni Bukhari? Ustaz Ku Yaakob. Ada orang rakam. Sebenarnya baca khutbah ni jarang orang rakam, tapi orang terakam. Sebab Tuhan nak jadikan dia bukti. Tengah dia baca khutbah, dia kata ittaqullah, jatuh. Kan? Dia pegang ni, ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Jatuh. Bulan puasa pula. 10 yang terakhir puasa. Nak kata apa lagi? Tu kurniaan yang Allah bagi kepada orang-orang yang dipilih oleh dia. Allahu Akbar. Jadi itulah saat-saat yang disebut dengan bila Israel memanggil. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan sudah pasti orang yang matinya elok akan terus elok sampailah pertemuan dengan Tuhan di akhirat esok. Laluannya mudah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, cuma Israel ni kita nampak tak waktu mana demai tu. Ada orang nampak kehadiran dia untuk bertugas mencabut nyawa. Dan banyak juga orang yang tak nampak. Tu habuan-habuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Israel ialah malaikat yang termulia sebab dia duduk dalam
ranking Jibril, Mikail, Israfil, Israel. Ni bila sebut il belakang tu, maknanya mereka ialah malaikat generasi pertama. Dia malaikat yang pertama-tama di kalangan malaikat yang Allah cipta. Mana dia mulia sungguh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Malaikat Israel ni tahu besar mana. Kepala dia mencecah arasy Allah. Tahu arasy itu tak mana? 7 lapis bumi dikelilingi dengan 7 lapis langit. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Satu langit ke satu langit 500 tahun umur kita baru sampai. Tebal satu langit 500 tahun juga umur kita baru sampai. Jadi kalau tebal langit 500, antara langit dan langit 500 sampai langit 7 berapa ribu? 7,000. 7,000 tahun umur kita baru sampai langit yang pertama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Langit pula dilengkungi oleh kursi. Bukan kursi kita duduk ni, kursi, iaitu nama kepada satu lengkungan yang mengelilingi 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Jadi lepas tu pula dilengkung pula oleh arasy Allah. Jadi makhluk yang paling besar sekali ialah arasy Allah. Malaikat yang menanggung arasy Tuhan ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ialah malaikat yang paling besar sekali. Satu masa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, melihat malaikat Jibril. Nabi dongak ke langit, langit kosong. Yang Nabi tengok ialah penuh dengan Jibril. Nabi kita pengsan. Jaga-jaga Rasulullah. Nabi kata, ya Allah, besar sungguh engkau Jibril. Jibril kata, hak tu baru satu sayapku. Jibril ni ada 600 sayap. Dia buat ditutup, dia buka sebelah, tutup, habis langit. Nak try rasa berhenti di Tanjung Musang, Jabi. Tongkat motor, tengok. Tu kawasan yang terluas lah, kawasan kita tak dilindung oleh apa. Dia malaikat Jibril. Bila Nabi kata, ma'a'zamaka ya Jibril, besar sungguh engkau Jibril. Kata malaikat Jibril, ada lagi besar daripada aku. Kalau aku buka sayap aku 600 itu, jadi mengembang. Tu baru sebelah sayap malaikat Mikail. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi kata, ma'a'zama Mikail. Kata Jibril, ada lagi. Mikail tu dia 600 sayap. Aku buka semua sayap aku, baru sebelah sayap dia. Jadi bayangkan dia besar mana. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi kata, besarnya malaikat Mikail. Ketika itu kata Jibril, ada lagi yang besar, hamalatul arsy, yang menanggung arasy Tuhan tu. Kalau malaikat Jibril, kalau malaikat Mikail buka sayap dia, barulah sebelah sayap malaikat hamalatul arsy. Mereka pun ada 600 sayap juga. Mereka 4 orang semua. 4 orang malaikat. Bayangkan arasy Tuhan tu besar mana. Sebab tu arasy Tuhan ni, Nabi kita membayangkan cincin kita ni kita lempak di padang bola, Stadium Wembley contoh. Di zaman saya lah, tak tahu canggih lagi lah. Zaman Wembley ni kita lempak cincin ni di padang tu, nampak tak cincin? Hilang cincin, luas tu lah arasy Allah. Besarnya. Jadi kalau malaikat Israel ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia besar dia, kepala dia mencecah arasy Allah. Kaki dia
memijak bumi yang ketujuh. Itu Tuhan cipta dia. Tapi bila mana dia takut pada Allah, dia akan mengecil jadi seperti seekor burung. Kalau dia takut kat Tuhan. Inilah tugas mencabut nyawa. Di mana pun Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kerja mencabut nyawa, dia sampai. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bayangkan, semua nyawa yang dicabut, dia yang mencabut. Semua dia cabut. Tapi tahu tak kata malaikat ni, pada akhir kehidupan alam ini, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, habis mati semua dah dicabut nyawa. Ketika tu kata Allah, habis dah nyawa dah hang cabut. Lah ni hang cabut nyawa hang pula. Ketika dia cabut, nak cabut nyawa dia, dia tak mampu nak cabut nyawa. Sakit. Ketika itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, baru tahu dia sakit. Dia terkala lah, aku tahu rasa macam ni, aku tak cabut nyawa orang. Jadi tak mampu lah nak cabut nyawa sendiri. Ketika tu yang mencabut nyawanya ialah Allah. Allah ketika mana Allah cabut nyawa dia, dia khiau, dia menjerit tu, kalau ada lagi manusia, semua mati. Yang peristiwa yang akan berlaku pada Israel. Taib. Dia sangat prihatin terhadap nyawa. Orang tanya, ketika tu malaikat, ketika Nabi Allah Daud tanya, Nabi Allah Daud ni dia bersahabat dengan Israel. Dia minta nak bersahabat dengan Israel sebab dia nak ingat kepada mati. Tengok Israel, ingat mati. Bila dia minta, bila dia minta, Allah kabul. Dia minta, Allah kabul. Ketika tu tengok Israel dah depan dia, pingsan sampai malaikat Israel memohon pada Allah pula, ya Allah Tuhanku, Engkau bagilah kepada Daud kemampuan untuk melihat wajahku. Tak tahu muka macam mana. Sallallahu alaihi Muhammad. Kata Nabi Allah, ada aku rasa macam keluar Israel daripada bawah kursiku. Akhirnya bersahabatlah malaikat Israel dengan Nabi Allah Daud. Satu masa Israel datang menghadiri pengajian ataupun kuliah Nabi Allah Daud AS. Waktu tu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ada tu budak muda duduk mengaji. Ketika tu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, malaikat Israel kata, budak muda yang depan kita ni 3 hari lagi mati. Jadi ketika tu Nabi Allah dah kata, kesian budak ni, mati dia lah. Tengok hari pertama, lepas 3 hari tu, hari keempat mai. Itu tak diheran, kata mati. Hari pertama mai, hari keempat mai, hari kelima mai, hari keenam mai. Kok mana? Bila mai malaikat Israel, langsung Nabi Allah Daud tanya, hang kata dia nak mati lepas 3 hari, tengok duk mai. Kata malaikat Israel, dia ni lepas daripada pengajian hari tu ni, dia keluar daripada majlis, ada orang minta sedekah. Dia buat keluar semua duit dia, ada 3 dinar. Ada 3 dinar. Dia bagi duit dia semua pada minta sedekah tu. Dan orang minta sedekah tu kata, Allahumma barik umrak. Ya Tuhanku, berkati, ya Allah berkatilah umur dia ni. Moga Allah berkati umur hang. Allah kabul permintaan orang minta sedekah tu. 1 dinar dia panjangkan 10 tahun. Berarti dia hidup, dia akan hidup lagi. Kata orang mati sebab itu. Lawak Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi begitulah cerita budak muda ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, jadi begitulah Israel bertugas
Nabi Daud tanya macam mana hang cabut nyawa manusia ramai berjuta-juta trilion apa semua. Dia kata, aku mencabut nyawa manusia ni ialah seperti yang duduk dalam satu talam. Tahu semua. Tuhan bagi kat dia ilmu mengecam. Makna kenai semua. Dia ni mati bila, ni mati bila, ni mati bila, mati bila. Jadi dia mencabut tu dengan mudah. Sebab semuanya dihadirkan di hadapan dia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Demikian juga anak Nabi Allah Daud, Nabi Allah Sulaiman mewarisi persahabatan dengan Nabi Allah, bersahabatan dengan Israel. Satu masa satu orang tu mengaji dengan Nabi Allah Sulaiman. Nabi Allah Sulaiman raja tapi mengajar. Nabi Allah Daud raja tapi mengajar. Tengah-tengah duduk mengajar, malaikat duduk sebelah, Israel. Jadi malaikat ni tengah duduk-duduk, tengok-tengok satu orang. Malaikat heran. Malaikat pun tengok kawan tu, Sallallahu Alaihi Wasallam, tak kelih. Kawan ni pun bila malaikat tengok dia, malaikat tak main macam malaikat, main macam orang. Bila orang tengok dia tajam, dia tak mampulah, dia nak panggung kepala. Tolong ya, tengok lagi. Akhir daripada tu orang ni dia jumpa Nabi Allah Sulaiman. Dia kata, Sulaiman, Nabi Allah Sulaiman, tepi hang tu siapa? Tengok aku tajam sampai tak kelih-kelih ke mana. Terbelah aku ni malaikat Israel. Nak cabut nyawa aku lah. Takut sangatlah. Kata orang ni, hai Nabi Allah Sulaiman, hang wak pi negeri, hang wak tolong hantar aku ke negeri yang sangat jauh. Takut mati. Wak pi ke negeri yang sangat jauh. Jadi negeri yang sangat jauh ketika itu ialah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ialah ke India. Nabi Allah Sulaiman pun mempersiapkan dia sejadah terbang pergi. Nabi Allah Sulaiman menguasai angin, pergi duduk atas tingkat sebang macam dengan Piramli tu kan. Salah Sayyidina Muhammad pergi gunanya sangat jauh. Sampai sana, nak turun tingkap ataupun sejadah terbang tu, tengok malaikat tadi tu tunggu. Bila turun ya, cabut nyawa lalu. Baliklah malaikat Israel kepada Nabi Allah Sulaiman. Jadi berceritalah malaikat Israel ni, yang aku tengok dia tajam tu sebab aku heran macam mana dia duduk sini lagi, sebab sagi akan mati di sana, akan mati di India tu. Macam mana boleh duduk di sini? Tapi oleh kerana tentuan Allah takdir, aku kena pergi tunggu sana, pergi Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ni tugas-tugas dia. Tak lari minit pun tak lari, hari pun tak lari, bulan pun tak lari. Tak lari, masa mati akan mati, cuma tak tahu bila mati. Sebab tu kita ni, sebab tu salafus soleh, kalau Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, mereka melangkah dengan Allah. Pasal apa? Mana tahu. Yang mereka hendak akhir daripada mereka kata ialah Allah. Kita duduk balik lagi, tak tahu mati bila. Jadi buatlah persediaan sebelum daripada Israel datang memanggil. Dia ada lagu tu. Apa lagu tu? Bila Israel datang menjelang, manggil ke menjelang? Dekat tu sudah, Wallahualam. Jadi mudah-mudahan insya-Allah kita semua bersedia untuk menghadapi saat datang Israel memanggil.
insya-Allah. Moga-moga Allah merahmati semua para penaja. Allah angkat kedudukan mereka, Allah bagi persediaan yang baik pada mereka. Allah bagi mereka menempuh saat kematian dengan husnul khatimah dan dimudahkan urusan mereka di dunia, dimudahkan urusan mereka di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Seperti itu juga kita harapkan Allah kurnia pada kita semua. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma nawwir qulubana bihidayati. Allahumma nawwir qulubana bihidayati. Allahumma nawwir qulubana kama nawwatal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa ta'ala wal 'asri innal insana wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Malam sisi semalam. Dari pun sisi. Insya-Allah. Hari tadi kat Azmi, kat Azmi. Tuan Azmi. Oh, sekali kan? Saya tunggu. Tunggu ni. Tuan Azmi. Itu buat dia tinggal daya. Daya saya bilang. Malam tu yang tak Azmi sekali tu. Kali dia pergi sana. Tarik kain.